Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, ya? Begitu juga dengan teman-teman seperti Syah Ibrahim. Waalaikumsalam saudara Syah. Saudara Armin Baginda, Pendekar Mata Satu, salam. Tak masyuk saudara dari Cina ni. Apa khabar saudara Thomas Tan, Kongsi Pacai, ya? Saudara Syukri Fazli, terima kasih saudara Zamari, ucap kasih selamat malam. Izzuddin, waalaikumsalam. Hashim Hamid Kusyari, Openg Temu, Muhammad Safari, saudara Limut. Apa khabar saudara? Doa saya anda semua biarlah sihat sentiasa. Begitu juga dengan saudara Muhammad Sata, Muhammad Kusyairi, Openg Temu, Muhammad Safari, Pak Chu, ada Ipoh Pak Chu, selamat malam. Begitu juga dengan saudara Yusuf Awang, saudara Lios, Hafiz Wan Basirun, Asman Nur, Lang Abal Banjari, Muhammad Asri dari Kuantan. Okey, orang Pahang apa khabar? Syukri Fazil dari Bandar Baru Kedah. Cik harap hampa semua sihat, no? Nur Maria, apa khabar puan? Terima kasih. Saudara Al-Rashid Alwil, Paipon. Paipon kalau hadir selalunya kontroversi. Tak tahulah hari ni ada tak ada kontroversinya saudara Paipon, Saudara Mat Syarifuddin, Muhammad Yunus, saudara Muhammad Isyam Syam. Begitu juga dengan saudara Syukur Jamil, saudara Puan Umi Faridah, Yang Maya. Selamat malam, terima kasih. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah, usai pencerahan nanti, saya akan cuba santuni anda satu persatu. Seperti biasa, hari ini saya masih lagi tidak begitu sihat. Tetapi sebagaimana janji saya, selagi ada kudrat di badan, selagi ada tenaga, saya harus hadir untuk memberi pencerahan. Biar berdentum guruh di langit, namun semangatku tidak akan pudar. Tapi suara aja kurang sedikit bertenaga, saudara. Sebab sungguhnya hari ini saya melakukan kuarantin kendiri di rumah. Selepas pulang daripada Perak semalam tu rasa badan tak apa selesa. Tapi bagaimanapun saya minum air sumek dan madu, makan ubat sedikit, tenang-tenangkan fikiran. Inilah saja caranya untuk kita mengelak kalau ada serangan-serangan daripada virus yang tidak menentu. Sebab saya waktu di Perak berjumpa dengan ramai teman-teman, khawatir juga. Tapi saya tidak yakin saya akan dijangkiti kerana saya dah ada dah 3 kali dos, dah makan ubat dan sebagainya. Baik saudara, pencerahan saya hari ini adalah Selasa 1 Februari 2022. Dan malam ini bermulanya 1 Rejab. Kalau saudara berhasrat untuk melakukan ibadah sunat puasa yang terbaik, itu berpuasa pada 1 Rejab, itu besok saudara. Dan kalau kita melihat dari kalendarnya, kita tinggal lagi 61 hari kita akan menuju tarikh yang dinanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan 1000 bulan, saudara. Hari ini sudah merupakan hari yang ke-685, saudara. COVID-19 tidak henti-henti menyerang bumi kita. Dan dari laporan yang saya terima, yang dikirimkan oleh saudara Rio dari Universiti Melaya, hari ini tiba-tiba saja peningkatannya begitu ketara, tinggi saudara. Sebab semalam jangkitan cuma 4,774. Tetapi hari ini warga kita yang dijengah oleh virus corona adalah sejumlah 5,566. Ramai saudara. Sebab itu saya mengharapkan agar anda semua sentiasalah menjaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial. Dan kalau tak ada keperluan, tak payahlah keluar rumah. Duduk macam saya buat kendiri di rumah, relax saja. Dan kalau saudara masih mempunyai keluarga, santunilah, rawatlah cinta kasih bersama keluarga saudara. Kerana dari segi jumlah 5,566 hari ini, artinya warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona yang terkumpul sejak ia menyerang 685 hari dulu adalah 2,876,324 orang.
Dan semalam saya dapati menurut laporannya kematian adalah sejumlah 13 orang. Terima kasih kepada saudara Rio yang tidak jemu-jemu sering menghantar laporan harian tentang kes COVID ini dari Kementerian Kesihatan yang boleh hantarkan kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Matlamat ini tak lain tak bukan saudara, adalah untuk kita berkongsi informasi. Terima kasih saudara Rio. Saya mendoakan agar saudara Rio sihat walafiat. Saudara. Baik saudara, usai kita memberi laporan tentang COVID-19, seperti biasa minta izin untuk saya mewawarkan produk dalam e-commerce. Dan kalau saudara yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar. Saya ni kadang-kadang tak apa sihat saudara. Jadi Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011-330-41241. Dan dia masih lagi sibuk dengan haruman setangi bakurnya. Samping itu banyak wangi-wangian yang baru diterimanya daripada Timur Tengah. Dan bermacam-macam apa ini jenama ada. Tapi saya suka pada jenama Amir Al-Khud. Nah saudara, menurut Al-Azhar sehingga hari ini masih ada lagi 50% potongan pada mereka yang memesan secara direct kepada beliau. Dan jangan lupa bila saudara memesan dengan Al-Azhar, jangan lupa bahulu berdal dan juga renang tok. Itu produksi ibunya. Di samping itu, saudara juga boleh memesan gula O. Gula O ni elok untuk mereka yang packer untuk menjaga kesihatan, untuk rawat, bukan merawatan sebab ini bukan ubat saudara, untuk mengurangkan kalori gula dalam badan kita. Jadi untuk menghilangkan kerana gula O inilah tanpa kalori. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara ataupun untuk memesan dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitaran Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang manis, yang sedap dan harganya di bawah harga pasaran di supermarket, saudara boleh memesan buah-buahan tersebut daripada saudara Syauqi dan syarikat Kizinis di talian 012-357-5703. Saudara, buah-buahannya kiwi, ceri, anggur dan kepelbagaian buah-buahan dari luar negara saudara. Dan akhirnya tentulah popiah sira Lady Maria. Ini makanan ni sebenarnya makanan untuk kudap-kudapan saudara. Rasanya sedap, pedas, rangup dan manis, cukup mengasyikkan bila makan. Krok-krap, tak tahu dah habis satu balang saudara. Jadi untuk saudara mendapatkan keenakan popiah sira Lady Maria, hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, usai e-commerce. Baik saudara, apa khabar? PG Arsyad, Krik-Krik, Roslin Yunus. Ini daripada apa-apa ini Instagram. Saudara, sila ini layari juga ataupun subscribe Instagram. Kalau sesuatu berlaku pada Facebook, saudara boleh beralih pada Instagram sebab saya buat live 2 sekali saudara. Terima kasih saudara Rosli Yunus. Baik saudara, kita berbicara tentang nori kehidupan. Dari riwayat Tirmizi, ia mencatatkan, ini catat inilah daripada Aisyah, iaitu isteri kepada baginda Rasulullah SAW, bahawa baginda berkata, orang pintar itu ialah orang yang selalu menjaga dirinya dari hal yang buruk dan banyak beramal untuk bekalannya di akhirat kelak. Sementara itu dari Saidina Umar Al-Khattab, beliau berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat selalu berdiri. Ini penting saudara, malaikat selalu berdiri jika di suatu rumah yang kedatangan tetamu. Kerana itu, kata Umar Al-Khattab, aku merasa malu jika aku duduk sedangkan para malaikat berdiri menyambut tetamu. Jadi, kerana malaikat Jibril alaihissalam berkata, sesungguhnya jika ada tetamu mengunjungi saudara muslimnya, maka tamu itu juga membawa 1000 berkah dan 1000 rahmat. Dan Allah SWT, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa si penghuni rumah, itu orang yang dikunjungi oleh tamu itu, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan dan sebanyak detahunan
yang berada di pepohonan. Dan Allah akan memberikan ganjaran, iaitu 1,000 orang yang mati ganjarannya. Ganjaran 1,000 orang yang mati syahid. Dan dari setiap suapan makanan yang kita sajikan bertamu itu, maka Allah akan memberikan dia ganjaran haji yang mabrur dan umrah yang diterima. Dan Allah akan mendirikan kota di syurga untuknya. Dan barang siapa yang memuliakan tetamu, maka sama saja telah memuliakan 70 Nabi. Itu perumpamaan saudara ya. Jadi kalau bagi orang makan, ganjarannya seolah seperti 1,000 orang yang mati syahid. Itu pahala orang yang mati syahid. Begitu juga setiap suapan dimakan itu ganjarannya seperti melakukan haji yang mabrur dan umrah yang diterima oleh Allah. Jadi begitulah tingginya nilai kalau kita menerima tamu dan kita menjamu mereka makanan. Karena itulah Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, pada setiap kali kedatangan tetamunya, maka beliau akan menyambutnya dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran dan berdiri serta melayani tetamunya sebaik mungkin. Jadi oleh itu adalah lebih baik, saudara, kita jadikan ini sebagai amalan kita. Bila tetamu datang, pastikan kita melayan mereka sebaik mungkin. InsyaAllah agar apa yang kita lakukan ini direstui oleh Allah yang Maha Esa, saudara. Baik, saudara, usai naluri kehidupan, kita masuk sedikit tentang mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil. Katanya saat berada dalam kesusahan sering menjadikan seorang lelaki itu tabah dan kuat. Jadi bila berada dalam susah, lelaki itu sering menjadi tabah dan kuat. Bila dia jadi seorang yang kuat, pastinya ia mampu mewujudkan situasi bahagia buat keluarga atau rakyat yang dipimpinnya. Bila dah kuat, dia cergas, dia dapat mewujudkan situasi bahagia untuk keluarganya ataupun rakyat yang dipimpinnya. Namun, situasi bahagia seringkali menjadikan seorang itu lemah kerana suka bermalas-malas, di mana akhirnya lelaki yang lemah mewujudkan situasi kembali kepada dalam kesukaran dan kesusahan. Jadi maksudnya pemutiara kata saya tadi, bila dia lemah kita jadi kuat. Bila kita kuat kita mampu melakukan segala-galanya. Tapi bila dapat segala kemudahan kita mula malas. Puncanya bila malas itu maka kita kembali pada suasana yang susah. Semoga ini dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Terima kasih Cikgu Hibil. Saudara, baik. Usai mutiara kata, seperti biasa, walaupun kongsi Pak Chai, walaupun hari cuti umum, saya harus memberi salam impian. Harapan kita untuk mendapatkan moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Soal dapat tak dapat soal lain, saya harus menyuarakan bahawa ini adalah suara hati rakyat. Semoga pimpinan dapat mendengar. Jangan buat pekak badak aja seperti tuli mereka. Dan dalam waktu yang itu kita mengingatkan pimpinan supaya mereka tidak berbelanja tanpa had, di mana akhirnya negara akan muflis. Ya saudara, saya mohon maaf saudara bila bicara saya malam ini bukan kurang bersemangat, tetapi badan lemah sedikit saudara. Sebab itu saya sedang melakukan kendiri diri di rumah, makan ubat untuk berehat. Tetapi sebagaimana yang saya katakan, saya berjanji untuk memberi pencerahan selagi ada daya dan kudrat. Lain tak ada matlamat saya untuk kita berkongsi pandangan dan fikiran. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah Sinar Johor Kian Menyerlah. Sabar dulu, jangan saudara tak sabar-sabar. Tajuk kita adalah Sinar Johor Kian Menyerlah. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil ni hari-hari yang takim pantun pada saya. Terima kasih Pak Nazil untuk kita berkongsi saudara. Goreng kembung lemak peria, ikan siakap dipanggang sebelah. Bongkak sombong sesama manusia, mencermin sikap rada Allah. Itulah sikap kita. Allah tak suka orang yang sombong dan bongkak. Itulah cerminan kita yang kita hidang kepada Allah. Akhirnya ke mana kita? Kemudian kata Pak Nazir lagi, dari kapal ke Tanjung Malim hendak meminang nak dara kawan. Sungguh celupar mulut mu'alim, rasa senang menghaiwankan lawan. Jadi kalau kita tak suka dengan orang pun janganlah sampai kita menghaiwankan. Jadi Pak Nazir pun turut terkesan bila mendengar culipan atau mendengar ungkapan-ungkapan kata-kata mereka yang seolah dilihat seperti mu'alim tapi menghaiwankan sama manusia. Jadi bila mengirimkan pantun demikian. Terima kasih Pak Nazir atas culipan pantun yang begitu bernilai untuk kita kongsi bersama.
Saya juga menerima pantun daripada sahabat saya, Saudara Nordin Malik. Hari ini dia hantar 3 rangkap pantun. Okeylah, saya baca jugalah. Cuma jangan panjang-panjang. Nanti pelayar saya marah. Cantiknya 2 rangkap. Tapi dah hantar 3, kita bacalah 3 rangkap. Kerana saya tahu Saudara Nordin Malik sedang sibuk dengan iGrow-nya. Hari ini, hari 1 Februari, tinggal 6 hari lagi. Last call untuk mereka yang mahu mengikuti kursus pertanian secara percuma selama 3 bulan. Tak ada kena bayaran kursusnya, ada sijilnya, disahkan. Dia dah kena sijil itu modul Jabatan Pembangunan Kemahiran, TVET, saudara. Begitu juga makan percuma, tempat tinggal percuma, bawa baju je saudara. Jadi saudara boleh terus pergi ke iGrow di Kampung Gajah di Perak Tengah. Menurut Saudara Nordin, hari ini dia hantar 2. Satu pantun, satu dia punya tulipan pernyataan. Sebentar lagi saya akan santuni juga. Kata Saudara Nordin, elok-elok memotong kain biar jahit ikut ukuran. Untung nasib kaum lain, pinjam berbeliun tiada cagaran. Nampak gayanya Saudara Nordin Malik ni sudah terkesan. Dia rasa marah bila mendengar kawan lain dapat pinjam berbilion-bilion. Sedangkan warga kita nak dapat duit 100-200 ribu pun sesa nak buat pinjaman. Nak buat keluar duit daripada kumpulan wang simpanan pekerja pun Tuhan saja yang tahu. Berdalih-dalih mereka. Katanya lagi, pergi ke hutan mencari kayu, panas terik, terasa haba. Pecah belah pemimpin Melayu, sepet juga mendapat laba. Bila kita pecah belah, yang sepet je lah. Saya harap anda faham apa maksudnya si mata sepet. Kemudian, mudik berahu dari Kuala, jenuh berkayuh, air mengasak. Sudah berpecah rasuah pula, pemimpin Melayu rosak. Binasa rosak astaga. Jadi kadang-kadang begini, beliau mengharapkan janganlah kita terus berpecah belah. Baik saudara, usai pantun, terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir. Kita santun pula Gunung Ilmu. Segmen ini penting saudara, untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman kita dalam mencari pemimpin, dalam memilih pemimpin. Kerana pemimpin terdahulu, warga kita yang terdahulu amat mengharapkan akan hadirnya pemimpin Melayu hari ini dan akan datang harus sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa peka dengan kehidupan rakyatnya. Kerana dari segi dalam buku berjudul Pimpinan dalam Ungkapan Melayu, warga bangsa dahulu mengharapkan pemimpin dari mereka yang bukan dayus. Ini ada katanya dayus. Saya pun terkejut bila baca. Rupanya orang tua dulu pun dia tak mahu hadirnya pemimpin hari ini dah akan datang, pemimpin yang dayus. Kerana jika menjadi pemimpin sikapnya dayus, hatinya pengecut, akalnya tak lurus. Kalau dia dayus, orangnya pengecut, fikirannya, akalnya tak lurus. Melihat lawan, dia takut menikus. Tugas terlantar, tidak diurus. Akhirnya tugas yang diamanahkan tidak diurus. Aib dan malu tidak tertebus. Aib dan malu tidak tertebus, rakyat merana bertungkus lumus. Dia terpaksalah rakyat yang merana ini bertungkus lumus untuk menghadapi atau menjalankan kehidupannya. Andai dijadikan pemimpin yang dayus, tuah tertimbus. Kalau ada tuah pun tertimbus, tak nampak-nampak. Dijadikan tua, hatinya menikus. Dijadikan induk, orang merengus. Memimpin umat, negeri kan hangus. Jadi kalau dia pemimpin, maka terbakarlah negeri kita. Kerana dia seorang yang dayus, yang boleh menjual maruah negara, maruah negeri, maruah warganya, maruah harga dirinya. Dia dayus, orang dayus begitulah sikapnya. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku yang bagi saya begitu berarti dan cukup bernilai. Baik, saudara. Untuk peringatan, saya harus menyatakan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab atas setiap apa yang anda lakukan, sama ada suntingan ataupun kiriman coretan dalam halaman saya ini. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang sudah masukkan dalam channel YouTube ke mana-mana channel sajalah, ataupun komen-komen yang anda lakukan. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tidak berkemampuan untuk memantau ke semua komen-komen ataupun curipan yang anda lakukan. Jadi segala-gala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya lain tak ada. Hanya sekadar untuk memberi pencerahan dan informasi agar warga kita berinformasi.
Tidak ada lain matlamatnya saudara. Bukanlah untuk mewawarkan, menghebatkan orang ni hebat, orang ni tidak. Tapi bila menyantuni soal kepartian, tentulah saya akan menyantuni parti saya terlebih dahulu, saudara. Saya tahu dalam ruangan ini ada juga teman-teman daripada parti DAP, daripada parti PAS, daripada PAN, daripada keadilan dan dari pelbagai parti. Cuma saya harapkan kita harus memegang kepada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan saudara risau. Apa yang saya berikan ini sekadar maklumat. Kalau saudara tak bersetuju pun tak apalah. Janganlah pula nak maki Hamon. Ini kadang-kadang saya tengok semalam ada satu selipan. Dia kata orang tua ni mengarut aja kata. Saya tahu itu bukanlah daripada parti UMNO. Sebab bila saya memuji kemarahan UMNO, maka dia marah. Dia kalau nak marah pun bukan itu caranya. Sila santuni, apa argumen anda? Bila anda kata UMNO tidak mampu bergerak ke hadapan, alasan anda 1, 2, 3 supaya kita berbicara, kita berbincang. Matlamatnya kita berbincang secara tuntas. Kita kena memegang prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalash, tak ada masalah pun. Tapi kalau semua argumen anda perlu saya ikut, perlu saya turuti, artinya anda sudah cuba untuk diktik saya ataupun menjadi diktator. Saya tak mengizinkan. Saya juga tidak mahu anda 100% mengikuti apa yang saya sarankan. Saya bukanlah diktator. Tetapi kalau pandangan saya itu adalah satu pandangan yang benar, yang perlu dipikirkan, apa masalahnya? Jangan marah, itu saja. Saudara boleh menyatulkan, saudara boleh, negara kita negara demokrasi. Setiap orang, ahli daripada pelbagai parti, teruskan, tak ada masalah. Saya tak suruh anda keluar dari parti anda. Cuma saya harus mewawarkan apa yang berlaku dan pandangan saya, hasil daripada pembacaan, perbualan saya, dan juga pengalaman-pengalaman masa silam saya. Saya jangan fikir saya membudik mengampu semua pemimpin UMNO. Saya tidak. Kalau tak betul saya akan sonton. Saya akan songsong mereka. Jangan sebab saya tidak pernah terikat untuk mengikut ataupun memuja mereka. Tak betul, saya tak betul. Macam saya lihat lagi, kalau Presiden UMNO, saya berkali-kali mengatakan Presiden kena kalau boleh ikutlah kehendak ahli akar umbi. Itu saja. Tapi bukanlah saya nak bercakap dengan bahasa yang biadab. Saudara, kita ada salurannya. Ya saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju dan menyantuni setiap masalah itu, perbahasan kita dengan bahasa-bahasa yang harmonis, yang baik-baik, sebab kita adalah warga cinta damai. Tengok tu apa hal pula tu. Bob Rizal Edwardin, tiba-tiba dia kata paruh. Ini saya kata ini sebab itu ini bahasa anak-anak muda, saya tahu. Ini anak-anak muda. So, saya mengharapkan janganlah saudara nak marah tak menentu. Kalau saudara tak setuju, okey, tak ada masalah. Kalau rasa saudara daripada parti lain tak gemar, tak suka mendengar apa yang saya nyatakan, apa saya boleh buat? Saya tidak mau mengusir anda. Saya banyak kawan-kawan kata buanglah dia. Saya tak mau. Bagi saya mereka berhak untuk mendengar dan mereka berhak untuk tidak bersetuju. Cuma kalau mereka tidak bersetuju, nyatakan. Saudara Johan Laludin jenis biasa makan suap. Makan suap itu rasuah. Siapa yang biasa rasuah? Saya tidak pernah mengamalkan makan suap. Sebab bagi saya, latar belakang saya sebagai jurnalis, saya harus menyuarakan perkara yang benar. Berita itu tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Saudara Labu Labi Syam Jalil kata pinjaman tanpa cagaran kepada Genting SK diluluskan zaman PS pemerintah pada tahun 2019. Betul. Dia ada dua pinjaman. Cuba dengar baik-baik. Waktu tahun 2012 mereka memohon. Waktu itu ada cagaran. Kemudian pinta lagi. Jadi yang pinjaman tanpa bercagar itu diluluskan zaman 2019. Itu realiti. Saudara jangan marah. Masalahnya saudara cuba nak menolak realiti. Apa yang diungkapkan oleh Saudara Syam, dia bukan boleh cakap sembarangan. Kalau dia cakap tak betul, dia boleh diseret ke mahkamah. Saudara, ini soal sebab itu saya pun tak maulah nak berbicara soal-soal yang mendekatkan diri kita kepada mahkamah. Dia saudara bila saudara marah benda begitu, saudara akan terperangkap dalam pemikiran yang bagi saya yang bengap lah. Kita kena terima pencerahan. Benda yang betul, betul. Benda tak betul, tak betul. Jadi sebab itu, apa yang disuarakan oleh Ketua Pemangkang, dia minta supaya Menteri Kewangan menyatakan. Sebab itu Menteri Kewangan pun mengatakan bahawa kelulusan itu diluluskan sebelum COVID-19.
Sebelum COVID-19 itu era waktu Pakatan Harapan. Itu kenyataan, tapi beliau tidak menjelaskan secara jelas. Dan kita amat mengharapkan supaya bila persidangan parlimen nanti, tentulah benda ini, saya kata kabarnya 28 Februari ya. Mungkin 28 Februari akan bermulanya persidangan parlimen, akan bermulalah perbincangan dan perbahasan berhubung dengan pinjaman tanpa cagaran. Yang kita suarakan bukan soal bank itu memberi pinjaman pada siapa saja, itu terpulang. Tetapi yang kita persoalkan, kenapa syarikat besar mendapat pinjaman tanpa cagaran, sedangkan warga bangsa kita, anak tempatan, nak mulakan perniagaan, tak banyak pun, kadang 1,000, 200,000, kadang-kadang mereka mendapat kontrak untuk menjalankan perniagaan 1 juta, 2 juta. Tetapi untuk mendapat jumlah itu, turun naik pejabat, mengadap, mengemis. Sedangkan syarikat besar begitu mudah mendapat kelulusan. Dan bukan semestinya jumlah 2.5 bilion itu wang daripada kumpulan wang sebarang pekerja. Bukan. Saya kena jelas benda ni. Saya harap agar kita faham. Wang sejumlah 2.4 ke 2.5 bilion itu adalah milik bank. Bank daripada 3 buah bank. Itu Bank Melayu Banking, Bank CIMB dan juga Bank RHB. Dan ketiga-tiga bank tersebut ada pelaburan kumpulan wang sebarang pekerja. Ada pelaburan daripada syarikat agensi-agensi kerajaan yang melabur dalam bank tersebut dengan pembelian saham. Jadi tentulah bila berlaku kejadian syarikat yang meminjam daripada 3 buah bank tersebut muflis, mana tak ada apa nak boleh dipegang tanpa cagaran. Apa cagarannya? Tak ada apa. Jadi masalah saya katakan meniaga bulu kasap, hujung lebuh pangkal lesap. Tentulah ia akan menyangkut ataupun menjadikan efektifnya kepada pelabur-pelabur yang tak mendapat sebagaimana yang diharapkan. Carumannya pada bank masih kekal, tapi bank sebut tentulah akan menghadapi suasana yang tidak begitu baik. Tapi bila Azmin Ali kata bank tidak ada masalah, memang kita tahu kecairan bank sentiasa ada wang. Tapi selama ini ada 1,000, tiba-tiba sekarang ni cuma tinggal 10,000. Itu memungkinkan sebagai pandangan. Saudara jangan terus tumpu bahawa ini duit EPF tak ada. Tidak begitu. Bukan. Sebab kumpulan wang sebarang pekerja melabur di kepelbagaian sektor. Sebab itu yang saya katakan, apabila masalah untuk mengeluarkan wang daripada kumpulan wang sebarang pekerja ni berdolak dalih dari pimpinan, apakah persoalannya dalam KWSP masih ada kecairan. Duit ada, mungkin duit dah terikat dengan pembelian saham, pelaburan dan sini. Apakah tiada kecairan? Sebab itu sukar untuk dilepaskan. Sebab jumlah tabungan dalam kumpulan wang sebarang pekerja bukan sedikit, lebih daripada 900 bilion. Saudara, jadi apakah wang sebut telah tak boleh nak cair? Kalau tak boleh dicair, kita minta satu siasatan dilakukan terhadap mereka yang menyimpan ataupun yang menjaga dana-dana milik KWSP ni. Mereka ni perlu disiasat. Apakah ada berlaku salah pertimbangan, salah pelaburan dan sebagainya. Ini mereka perlu bertanggungjawab kerana wang rakyat. Dan alasan kata kalau kita keluarkan RM10,000 ini, maka akan tidak ada masa depan bagi pencarum-pencarum. Ini juga alasan bagi saya yang klise. Alasan-alasan yang sukar untuk saya terima. Kalau dia ada simpanan RM100,000, dia keluar RM10,000, mana datangnya masa susah akan datang. Dalam tempoh 5-6 tahun akan datang. Kerana kalau daripada RM100,000 dia ada, keluar RM10,000, dia ada baki lagi RM90,000. RM90,000 setiap tahun tentulah ada dia punya faedah-faedah dan tambahannya. Dan kalau dia masih bekerja, dia masih lagi mencarum untuk tempoh 5 tahun akan datang. Jadi artinya dia akan ada lebih daripada RM100,000 lagi. Jadi apakah itu menyusahkan masa depan mereka? Jadi saya merasakan ini argumen ataupun penjelasan daripada pihak pimpinan yang tidak dapat kita terima. Tetapi kalau penyimpan itu tidak mempunyai kelayakan, duit dalam bank dia cuma ada dalam simpanan pekerja cuma ada RM1,000 ataupun RM2,000 atau RM3,000, tidak menjadi masalah pada kita. Bukan kita minta dikeluarkan RM10,000, tidak. Kalau mereka ada simpanan RM10,000, bagilah 10% RM1,000. Tetapi yang paling penting sekarang ni, jumlah mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM50,000 itu ramai, berjuta. Dan keperluan ini kerana mereka nak menyambung kehidupan. Itu saja argue saya. Dan saudara, jangan kita main celah begini, akhirnya kita tak faham. Isunya bahawa terdapat sebuah syarikat, itu Genting Hong Kong sedang berhad membeli kapal mewah lah, cruise. Okey, berapa nilai kita tak tahu.
pada pembelian mula dulu tu ada cagaran, itu kapalnya, tapi selepas itu ada pinjaman lagi, iaitu revolving ataupun pinjaman yang berterusan lagi, dan jumlahnya begitu besar. Tapi tidak ada cagaran. Bila tidak ada cagaran, syarikat muflis, CEO dia ataupun ketua eksekutif dia tak jawatan, maka dia lepas diri. Itu isunya, saudara. Dan kita kena faham, saudara. Dan pelaburan itu pinjaman itu diambil daripada 3 buah bank. Dan ketiga-tiga bank tersebut ada sahamnya daripada syarikat milik kerajaan. Syarikat-syarikat seperti KW Kuap, daripada kumpulan wang amanah pencen, daripada kumpulan wang Simpanan Pekerja, ada saham mereka di situ. Jadi bukan semua. Saya kena faham ya. Saudara Johan Laluddin, UMNO milik orang tua-tua. Tak, UMNO bukan milik orang tua-tua. UMNO untuk rakyat. Jangan selalu tuduh begitu, tak baik. Apakah kalau orang muda pula semua jual anak muda, itu jadi masalah. Jadi baik saudara, yang tak jadi pula asyik menjawab. Saya baru memberi penjelasan juga bahawa kesan daripada 2 hari lepas kemarin berlaku ribut taufan yang begitu mengharu-birukan suasana di Ipoh. Sebab itu beberapa lokasi lain di negeri pantai barat Semenanjung serta Sabah dan Sarawak turut diramalkan boleh terjadinya fenomena puting beliung sebagaimana yang berlaku di Perak kemarin ya. Sebab menurut pengarah kanan, ini untuk informasi saudara, pengarah kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Saudara Ambun Dindang, dia kata negeri sebut turut melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Jadi saudara yang berada dalam 5-6 negeri ini harus berhati-hati bahawa fenomena angin puting beliung ini boleh terjadi. Kerana katanya kita dapati banyak puting beliung berlaku di sebelah negeri-negeri di pantai barat Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak yang pernah dilaporkan kejadian seperti itu. Jadi kebanyakannya berlaku adalah di kawasan pesisiran pantai. Itu di Sabah Sarawak seperti di Bintulu, Miri dan perairan Labuan dan pantai barat Sabah. Kerana itu kawasan yang sudah melaporkan kejadian ya. Jadi saya Saudara Ambon berkata faktor berlakunya kejadian ini sebabkan kehadiran awan cumulonimbus yang besar menyebabkan perolakan yang kuat dalam awan tersebut, seterusnya membentuk corong awan di dasarnya. Jadi katanya sukar untuk Met Malaysia ataupun ramalan cuaca untuk meramalkan kejadian puting beliung. Dan kejadian itu berlaku pun tak lama, sekejap je, paling lama pun dalam 1 jam saja. Bagaimanapun kita harus berhati-hati. Kalau tengok awan gelap sangat tu, lepas tu bentuk awannya besar, ada corong sedikit situ, dan kalau boleh jika berlaku sesuatu keadaan, janganlah anda menghampiri kawasan ribut tersebut dan persiapkan diri. Carilah tempat berlindung, saudara. Itu pesanannya. Ini yang saya dapat daripada catatan daripada bernama. Kerana siang tadi pun kawasan saya panas tapi tiba-tiba hujan. Ini keadaan yang begitu boleh mengundang permasalahan. Baik saudara, kita masuk tentang kedudukan di negeri Johor. Laporan yang saya terima, jumlah pengundi biasa yang terdapat di Johor iaitu seramai 2,576,000 pengundi biasa daripada keseluruhan 2.599 juta pengundi berdaftar yang layak mengundi pada pilihan raya negeri Johor yang akan diadakan tidak lama lagi. Jadi berdasarkan pada statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, dan jumlah keseluruhan itu 22,536 orang merupakan pengundi awal, iaitu melibatkan 10,958 anggota tentera dan pasangannya, manakala 11,578 pula adalah anggota polis dan pasangannya. Itu taburan untuk pengetahuan informasi di negeri Johor terdapat 2.576 juta pengundi yang mengundi. Jadi penyokong-penyokong UMNO nampaknya dilihat semakin yakin untuk memilih calon-calon dari UMNO. Tapi mereka jangan terlalu yakin. Semua mesti kerja keras dan turun ke lapangan. Kerana jangan atas keyakinan saja boleh menang. Minta maaf. Kemudian katanya lagi, lebih 2.5 juta pengundi termasuk pengundi baru muda 18 tahun. Jadi warga UMNO mesti bekerja keras untuk menarik
25 juta lebihan pengundi daripada yang tahun lepas. Saudara, itu tentang pengundi. Bagaimanapun hari ini, saudara, hari ini adalah hari tahun sambutan Tahun Baru Cina. Dan lambangnya adalah tahun harimau. Orang Cina tak suka kata kena telan, dia kata. Mereka percaya dengan numerologi, dengan ramalan itu dan ini. Dia Tahun Baru Cina yang melambangkan tahun harimau. Saya melihat disambut dalam suasana yang cukup penuh kemurungan. Dalam keadaan yang saya katakan suram temaram. Ya, kerana dah tak ada macam dulu. Dulu malam semalam lagi sepatutnya dah tak boleh tidur. Dentuman, mercun, ledakan, bunga api. Tahun ini saya tak nampak, cuma malam tadi sekali. Dan petang tadi baru 2 kali. Dan sebentar lagi sikit tadi ada sedikit. Artinya tidak lagi apa-apa. Sedangkan budaya membakar percun untuk menyambut kedatangan Tahun Baru ini adalah satu kemestian bagi warga Cina, kerana mereka percaya untuk menghalau segala jin-jin, kepercayaan mereka, saudara, untuk menghalau jin-jin jahat. Tapi kali ini sunyi sepi. Sunyi sepi. Dan saya merasakan mereka ini sebenarnya adalah masyarakat peniaga. Jadi bila segala-galanya sepi dan hening, dan malahan saya juga diberitahu pesta makan besar untuk mereka satu keluarga makan. Kerana warga Cina ni, saudara, untuk pemakluman saudara, mereka makan besar setahun sekali. Hari-hari lain mereka tak ada kisah, dia ambil makan moi pun cukup. Dia tak adalah macam kita hari-hari mesti ada pagi nasi lemak, tengah hari makan nasi, lauk macam-macam ikan, malam kita ada pula kita punya dinner kita, kemudian last kali supper sebelum tidur. Bagi warga Cina tak. Mereka tak penting semua itu. Apa yang ada mau makan. Sebab tu kalau saudara pergi ke kebun-kebun, di mana kebun tu diuruskan oleh warga Tionghoa, mereka bawa kendi. Kendi itu bekas air dan juga moi saja. Dan mereka akan menyimpan wang untuk dirayakan, dimakan bersama keluarga pada hari petang sambutan Tahun Baru Cina. Dan sebahagian daripada wang itu mereka simpan dekat tokongnya untuk bekalan kalau mereka meninggal dunia, supaya pesta dilakukan, supaya wang-wang itu digunakan. Ada orang menangis, supaya macam saya kata dulu, bakar ini kereta dikirimkan ke sana. Kepercayaan mereka itu mengikut pengetahuan saya. Tapi tahun ini, saudara, pesta makan besar juga tidak ada. Walaupun ada, tapi tak banyak mana. Saya cuba dalam keadaan tak apa sihat, saya cuba menghubungi kawan-kawan, bertanya, tak ada. Malahan ada seorang teman saya dari keturunan warga Tionghoa. Tengah hari tadi telefon saya, dia kata mari kita minum teh, saya kata kan hari ini you punya Tahun Baru. Dia kata tak ada apa-apa lah. Dia kata marilah, dia kata nak belanja saya makan tengah hari. Saya tak boleh sebab saya melakukan kendiri, saya kata. Sebab saya baru balik daripada Manjung, tiba-tiba badan terasa letih, sakit urat-urat belakang, mula ada rasa semua sedikit. Jadi saya kata, saya kendiri dulu, duduk di rumah, tengok keadaan macam mana. Tapi menghairankan, dia ajak saya makan tengah hari ataupun minum petang. Saya kata ini Tahun Baru you. Dia kata tak apalah, tak ada. Artinya sekarang maksudnya ekonomi kita begitu teruk. Jadi saya merasakan bila warga Tionghoa ataupun masyarakat Cina tidak merayakan Tahun Baru dengan dentuman bunga api, mercun dan sebagainya, artinya mereka juga terkesan yang amat-amat sangat. Waktu saya pulang ke Manjung, saya berjumpa juga dengan teman-teman lama saya. Dah beruban dah. Umur yang 60 tahun, 65 dan 70 tahun. Teman waktu saya kecil-kecil dulu, bermain dengan mereka dalam penuh keharmonian. Sebuah masyarakat Malaysia, bangsa Malaysia, kita ada Melayu, India dan Cina. Saya melihat mereka duduk pun termenung bawah kedai kopi, bawah pohon di kedai kopi. Minum secangkir kopi. Bila saya nak datang, saya kata, wah, you masih lagi nampak muda. Saya kata, insyaAllah, saya rasa tenangkan fikiran. Dia kata, tengoklah saya, katanya, dah jadi tua dah. Saya kata, kenapa? Dia kata, dulu ladang sawit pun tak menjadi, barang tambah mahal. Dulu ada anak-anak mereka menghantar wang kiriman, sekarang berkurangan, hati banyak sesah loh. Itu yang mereka lahirkan pada saya. Dan ini menggambarkan bahawa suasana ekonomi kita di peringkat akar umbi tidaklah sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah. Ini gambaran, saudara. Sebab itu saya berharap agar kita sentiasa menjaga ekonomi kita sebaik mungkin. Tadbirlah sebaik mungkin. Dan seandainya kita mahu berbelanja, sebab saya selalu katakan berbelanjalah untuk keperluan.
But what you need is not bukan, is not buy what you want. Anda cuma membeli apa keperluan, bukan apa yang anda harapkan dalam hati. Nak ikut hati, satu KLCC kita nak bawa balik. Jadi, saya yakin, kerana bertolak daripada situasi itulah, Presiden UMNO, Datuk Seri MAD, dia berharap walaupun situasi hambar dan sambutan Tahun Baru Cina yang begitu turam-temuram, dan beliau mengharapkan agar kita semua warga Malaysia ini dari pelbagai kaum dapat memperkukuhkan kemuafakatan rakyat yang terdiri daripada bilang kaum. Hanya dengan kemuafakatan inilah kita dapat menyantuni, dapat membina kembali ekonomi negara. Itu keyakinan Datuk Seri Presiden UMNO. Kerana kata Datuk Zahid, kita terpaksa menerima hakikat. Ini realitinya. Malaysia memulakan tahun baru 2022 dengan langkah kiri, bukan langkah kanan, saudara. Kerana kurang sebulan bila Januari bermula, terlalu banyak kemelut dan isu-isu yang menyemakkan kepala rakyat. Itu yang saya katakan tadi. Saudara, pergeseran antara agensi-agensi kerajaan, isu berkaitan umrah, larangan pakai songkok dan kopiah, isu RFID dan banyak lagi isu-isu. Kesemua yang terjadi memberi kesan secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Jadi kita tak pasti di mana silapnya. Namun bukan ini yang rakyat harapkan untuk Malaysia memulakan tahun 2022. Rakyat tidak mahu kehidupan mereka disemakkan dengan isu-isu yang menambahkan kerunsingan setiap ada. Ini Presiden UMNO, dia dah dapat menyelami. Dia dah tahu keadaan sekarang, saudara. Jadi apa yang diharapkannya adalah keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan dikembalikan semula. Kuncinya adalah kestabilan. Kestabilan politik, ekonomi, hubungan antara kaum dan segala-galanya, saudara. Jadi demi mengecapi kestabilan ataupun berunsurkan retorik, ini demi mencapai kestabilan adalah dengan negara kembali ditadbir oleh sebuah kerajaan yang kukuh dan dominan. Terutama ditadbir parti politik yang berpengalaman serta mempunyai track record dalam membangunkan negara. Ini dinyatakan oleh Presiden UMNO. Kerana pendapat ini bukan berlebihan ataupun berunsurkan retorik, tetapi berlandaskan fakta dan kebenaran. Kita masih ingat Malaysia pernah berada di tangga ke-35 dalam ranking of happiness berdasarkan World Happiness Report 2018. Mana sebelum Pilihan Raya 2018 dulu, rakyat kita ni berada dalam ranking the World Happiness. Ranking kita yang ke-35. Jadi rakyat, okey, susah tapi masih lagi boleh meneruskan kehidupan. Tapi tidak bercanda dalam kehidupan yang terlalu kemelut, susah. Tapi selepas tahun 2020, kita berada di tangga yang ke-82. Ini berdasarkan kajian World Happiness. Rakyat sudah berada dalam kemelut kehidupan yang terlalu sukar. Jadi macam mana nak rasa tenteramnya? Jadi selepas 3 tahun sejak pilihan raya umum ke-14, tiada tanda-tanda kedudukan Malaysia akan kembali meningkat secara signifikan. Justru itu, kata Datuk Zahid, kita bimbang dengan pelbagai kemelut yang dihadapi oleh Malaysia ini akan berterusan, kerana hanya pada bulan pertama pun dah wujud macam-macam. Ketidakstabilan dalam politik, ketidaktimbangan dari segi ekonomi, keharmonian kurang. Jadi kerana itulah kita mengharapkan, kita mahu kedudukan Malaysia dalam ranking of happiness ni untuk tidak lagi jatuh teruk. Ya, kita haraplah itu keadaan, saudara. Sebab itulah saya merasakan bahawa perjuangan setiap orang politik mesti ikhlas dan jujur untuk rakyat. Sebab itu sabar malam saya menyatakan setiap pemimpin, sama ada mereka menteri, timbalan menteri, pengurusi JSC dan sebagainya, ataupun wakil rakyat, anda mesti meletakkan kejujuran dalam berpolitik. Berjuang untuk rakyat, bukan untuk diri anda, bukan untuk tembuluk anda, bukan untuk membina kekayaan anda. Kerana ingat, kalau rakyat sentiasa harmonis, rakyat juga berada dalam keadaan yang lega, maka anda juga akan boleh hidup senang lenang. Kalau anda kaya pun orang tak marah. Tapi bila rakyat susah, tiba-tiba anda hadir dengan bawa kereta Wildfire lah, dengan Mercedes dan sebagainya, rakyat melihat, kamu ni dulu macam mana? Dulu kamu tak sekaya itu, kenapa bila dah jadi wakil rakyat, tiba-tiba kamu boleh membina rumah banglo besar, kamu mempunyai kereta besar, datang dari mana puncanya? Sebab rakyat pun tahu bahawa wang kamu tak sebagaimana yang kamu miliki, gaji pun bukan besar mana pun.
Itu keadaannya. Sebab itulah kita harus berusaha supaya UMNO terus bangkit untuk walaupun orang menggelar kita macam-macam lah, kata itik tempang lah, the lame duck lah maksudnya tu. Tuan Guru Haji Hadi tu kadang-kadang dia tak reti nak cakap nama Basuh Putih, dia kata dia itik patah kaki. Sebenarnya bukan itik patah kaki, itik tempang, the lame duck. Bayangkanlah itik kalau tempang dah lah jalan begitu. Itu maksudnya. Bukan kita tak faham. Dan saya tengok dari sejak kemarin, dapatan saya pimpinan daripada Parti Pembangkang untuk negeri Johor, saya nampak mereka sudah kehilangan modal. Mereka sudah mengalami defisit keyakinan rakyat yang untuk menggamit yakin warga Johor untuk memihak kepada mereka. Ini dapatan saya. Saya minta maaf, saudara jangan marah kat saya. Dulu bila saya kata begitu kat Melaka, anda maki saya macam-macam. Jangan marah. Kalau itu yang berlaku, terimalah hakikatnya. Kerana saya melihat isu-isu politik yang dilontarkan, saya nampak semakin lemah. Lagi ada kekuatan. Masih lagi berpaut mengatakan bahawa pilihan raya negeri Johor ini diadakan semata-mata kerana untuk memenuhi ataupun membela kluster mahkamah. Satu argument yang tidak ada logika langsung. Dan saya tengok sekarang ni saudara, pentas-pentas pidato pun dah sepi. Tak ada. Ada, bukan tak ada. Mereka ada, tapi mereka menggunakan media sosial. Cuma yang saya nampak yang masih kukuh, masih berusaha, iaitu Parti Amanah. Parti Amanah adalah 3 kali mereka mengadakan kempen pidato, mengemukakan presiden mereka tentulah Saudara Ahmad Sabu. Macam-macam kenyataan. Saya seronok juga mendengar. Saya bila mendengar kenyataan yang dilontarkan oleh Saudara Ahmad Sabu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya dengar, kalau saya dengar yang mana saya kata betul-betul lah. Kalau tak betul, saya senyum lah. Saya tak akanlah nak react, nak maki hamun, tak perlu begitu saudara. Jadi kerana itu saya rasa atas kelonglayan, longlai dah pimpinan Pembangkang, daripada Parti PAS tak cerita, daripada Parti Bersatu lebih teruk lagi saudara. Tak ada isu yang nak dilontarkan yang untuk menggamit yakin rakyat. Macam kata dulu pilihan raya 2014 dulu, mereka menjadikan Najib sentrik, iaitu attack Datuk Seri Najib habis-habisan dan keluarganya. Tapi kali ini dah saya nampak tumbang ambing. Tak ada isu. Nak kata ekonomi, rakyat akan cakap, kamu dah pernah merentah selama 22 bulan. Apa kamu buat? Malahan ekonomi pertama teruk. Kemudian sekarang ni, kalaulah Bersatu, pimpinan Tan Sri Muhyiddin, kalau nak bercakap soal kelangsungan dalam kepimpinan untuk mengembalikan ekonomi negara, mestilah rakyat akan serang habis-habisan. Malahan saya tengok anak muda seperti Syed Saddiq, dia baru buka saja dia punya wall untuk minta derma siapa yang setuju supaya bagi membiayai pilihan raya bagi parti muda. Bukannya dia dapat sokongan, malah kena maki hamun dalam tu lagi. Jadi saya lihat bahawa yakin saya Johor semakin menyerlah untuk kembali ke pangkuan Barisan Nasional. Sebab pentas pidato politik masih sepi. Ataupun mungkin, ini mungkin, saya buat sekarang ni berdasarkan kepada analisa saya sehari 2 hari. Mungkin juga mereka menanti usainya mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang akan bersidang pada 9 hari bulan Januari akan datang, sehingga lebih 8 hari lagi. Sebab itu saya juga melihat bagaimana tulisan Dr. Fuad Zakasi, tak ramai, 1-2 je sekarang ni. Katanya bahawa segala-galanya sekarang ni adalah bermula di Johor. Politik Malaysia dilihat segala-galanya akan bermula di Johor. Sebab lepas bermula Johor ni, macam-macam lah orang kata, kemungkinan akan berada pilihan raya negeri di Perak, akan berada pilihan raya negeri di Kedah, mungkin tumbang kerajaan Kedah kalau UMNO tarik sokongan, begitu juga di Perak dan sebagainya. Tapi di Perak tu, sebagaimana saya katakan 2-3 malam lalu, sukar sebab wakil-wakil rakyat mereka kukuh berdiri di belakang kepimpinan Datuk Syahrani. Tetapi tidak begitu berlakunya di Kedah. Sebab itu besar kemungkinan akan berlaku sesuatu di Kedah. Namun begitu, ini kerana sebagaimana ada sahabat saya daripada Parti Keadilan, Seri Iswadi, dia kata bahawa ini adalah guerrilla tactical guerrilla dalam peperangan politik. UMNO Barisan Nasional dia buat selepas negeri baru pilihan raya umum. Itu katanya. Tapi saya melihat besar kemungkinan pilihan raya umum akan diadakan. Kabarnya saya dah tengoklah sehari 2 hari lagi, saya tak tahulah. Hari ini masih lagi dalam ceasefire. Masing-masing pergi hadir di rumah
rumah terbuka pemimpin, sama ada di menteri ataupun ketua pembangkang dan sebagainya, saudara, parti-parti pembangkang, mereka merayakan Tahun Cina mungkin tidak ada isu. Tapi saya melihat sebagaimana kenyataan Dr. Fuad Zakasi, kerana katanya menurut Liu Chintong, itu pengurusi DAP Johor, setiap kali Malaysia berada di persimpangan dalam politik ataupun perubahan, Johor akan mencipta sejarahnya tersendiri. Itu benar. Memang benar daripada dulu lagi, Johor adalah negeri yang akan mencetuskan segala-galanya. Kerana daripada waktu kita melawan Melayu Union, juga berlaku di Johor. Apabila gajah-gajah Melayu dipaksa menandatangani perjanjian dengan Melayu Union, apabila 7 pembesar MUA pergi ke Johor minta menentang dan mereka membawa ke Kuala Lumpur, dan akhirnya wujudnya UMNO dalam peta politik negara. Dan selepas itu berjaya kita menumbangkan gagasan Melayu Union, kita mencipta kemerdekaan. Itu Johor yang bermula. Malahan parti UMNO juga disintuk limaukan di Istana Johor. Jika berlaku sesuatu dalam era politik, Johor lah menentukan segalanya. Jangan lupa, antara pembangkang ataupun antara calon daripada parti bebas yang keluar daripada parti dan bertanding atas tiket bebas juga berlaku di Johor. Era Tan Sri Syarif Samad, waktu krisis berlaku dalam parti politik UMNO. Mungkin anak-anak muda tak terlupa. Saya ingin mengingatkan satu ketika dulu, apabila berlaku perpecahan dalam UMNO, kesan daripada pertandingan jawatan presiden, apabila UMNO diharamkan. Kemudian Tan Sri Syarif dan kumpulan di Johor tidak dibenarkan menyertai UMNO waktu itu. Kerana waktu itu negara ini UMNO dipimpin oleh Dr. Mahathir. Jadi dia merasakan bahawa waktu itu sebagai wakil rakyat, dia pulangkan balik kepada rakyat. Kerana waktu beliau menjadi ahli parlimen Johor Bahru, beliau dipilih berdasarkan kepada beliau bertanding atas tiket UMNO. Jadi apabila beliau tak boleh masuk UMNO, orang lain semua dapat masuk UMNO, tak boleh ni. Jadi dia pulangkan balik pada rakyat. Biarlah rakyat Johor Bahru menentukan siapa yang mereka nak. Jadi Tan Sri Syarif bertanding dan beliau menang dengan majoriti yang cukup besar, 24,000. Saya melihat ini jugalah yang akan berlaku di Johor. Apabila Datuk Hasni memulangkan kembali kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin, untuk memilih kerajaan mana yang akan memimpin kerajaan negeri Johor setelah melihat kebejatan. Sebab dalam persekongkolan ataupun kesatuan yang ada dalam kerajaan negeri Johor dipimpin oleh Datuk Hasni, tapi ada wakil daripada Bersatu, ada juga wakil daripada Amanah. Malahan Amanah itu menjadi speaker. Tetapi berlaku sesuatu yang susah untuk saya jelaskan kerana ini boleh menyangkut soal rahsia kerajaan negeri Johor. Tapi akhirnya Yang Berhormat Datuk Hasni, macam saya katakan semalam semua, dia mengadap tu Yang Mulia Sultan Terengganu, Sultan Johor, menceritakan segalanya, minta izin agar tuanku merestui supaya Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Atas perkenan tuanku, maka dibubarkan dan kita akan masuki era kepimpinan baru untuk memilih calon-calon yang baru dalam pilihan raya negeri Johor. Setara jangan lupa ya, kalau pilihan raya negeri Johor berlaku dalam bulan ini, mungkin ada 9 bulan ada pilihan raya, ini soalnya pilihan raya memutuskan akan ada pilihan raya dalam bulan Februari. Bukan kalaulah kerajaan memutuskan, kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri memutuskan untuk mengadakan pilihan raya umum, artinya negeri Johor tidak lagi mengadakan pemilihan peringkat Dewan Negeri. Dia kena tunggu 5 tahun akan datang. Banyak orang saya nampak, saya lihat dah ada orang bagi mengabui macam-macam. Oh, kita nak ada dekat dengan pilihan raya umum, buat apa nak adakan pilihan raya lagi? Kalau dah buat pilihan raya negeri, tak payah lagi dah. Cuma akan datang khusus untuk memilih ahli parlimen saja, bukan adun untuk peringkat pembentukan Dewan Undangan Negeri. Ini kena jelas. Mungkin ada orang tak faham. Sebab itu mereka menuduh macam-macam. Artinya, lepas pilihan raya ini, kalaulah minggu depan ke, sebulan ke, 2 bulan ke, ataupun tahun depan, ataupun bila-bila lah, sebelum jeda waktunya 5 tahun, tak perlulah Dewan Undangan Negeri Johor ini dibubarkan. Jadi, Kod Johor akan khusus memilih calon-calon bagi ahli parlimen. Soal kos perbelanjaan pilihan raya sama, iaitu kertas undi. Jangan nak dialihkan mengatakan bahawa kesan daripada itu banyak wang yang dihabiskan. Memang setiap kali pilihan raya diadakan, memang kerajaan terpaksa berbelanja. Itu bukan kerajaan negeri yang tanggung, itu Suruhanjaya pilihan raya. Dan setiap kali bajet dijalankan, maka bajet untuk Suruhanjaya pilihan raya memang ada ditetapkan. Itu memang tak boleh kacau. Duit itu memang dah ada, sedia ada. Ada pilihan raya, pakai.
Tak ada pilihan raya, simpan. Itu cerita je. Jangan selalu kata, ini kesan pilihan raya ni menghabiskan duit rakyat. Tak ada berlaku begitu, saudara. Sebab Suruhanjaya pilihan raya, dia ada dia punya own budget. Dan saya melihat bahawa bagaimana kata Cintong, ada benarnya bahawa apa-apa pun berlaku di negeri Johor ni sebab kebangkitan apa-apa pun di negeri Johor. Malahan Cintong sendiri pun tewas di Johor, dia kalah pada Wee Ka Siong. Sebab ni saya agak tertarik dengan tulisan Saudara Nordin Malik sebab dia mengatakan bahawa ini yang terkeluar daripada Utusan Malaysia. Saya cuba hayati baca, ternyata bahawa dia sebagai anak muda sudah dapat melihat peta-peta kerangka politik negara hari ini. Sebagaimana yang disiar dalam Utusan Malaysia, dia mengatakan bahawa banyak pihak sudah mengharapkan agar PRU 15 akan datang dapat disegerakan. Artinya, warga sekarang ini sudah menanti-nantikan agar diadakan segera pilihan raya umum. Walaupun ada pihak cuba menafikan, tapi realitinya, rakyat yang begitu kesan, hidup dalam keadaan susah, mereka faham keadaannya bahawa perlu diadakan pilihan raya once and for all. Kita nak selesaikan masalah politik ini. Kerana sejak PRU 14, gini kata Saudara Nordin, rakyat sudah rimas dengan percaturan politik yang tidak ada menguntungkan rakyat dan tidak ada noktahnya. Memang daripada sejak 2018, saudara, pilihan raya yang ke-14 berlaku, sampai hari ini belum ada lagi gencatan senjata politik. Walaupun istana minta supaya diadakan kestabilan politik, masih lagi berterusan. Masih ada lagi saling singgung menyinggung, saling percaya tidak mempercayai. Jadi tambah pula lagi dengan adanya COVID-19, kegiatan ekonomi kita masih lagi dalam keadaan yang tidak bermain. Sebab itu rakyat merasakan cara terbaik kita selesaikan, kita wujudkan kestabilan politik. Kestabilan politik adalah adakan pilihan raya, selesai. Dah tak ada cerita lagi dah. Dan biarlah mereka yang dipilih oleh rakyat mentadbir, sama ada mereka peringkat negeri ke, negara ke, dan kita sama-sama berusaha untuk mengembalikan kemakmuran negara. Itu harapan. Kalau tak boleh nak diadakan pilihan raya, saya rasakan cara terbaik, sebagaimana saya dah tengok banyak dah kiriman hari ni, dan juga sejak 2-3 hari ni, sejak kita mendengar konon-kononnya bakal adanya usaha untuk menarik sokongan kesan dari pilihan raya negeri Johor, sudah ada usaha menarik sokongan di kalangan warga PAS, di kalangan ahli PBM, dan mereka mengatakan, dan juga mereka yang bekas yang melompat daripada parti PKR, itu kumpulan yang dipimpin oleh Azmin Ali dan Zuraidah Kamarudin. Jadi mereka ada cerita-cerita konon-kononnya, ini yang saya dengar, bahawa mereka akan menarik sokongan terhadap kerajaan hari ini yang kebetulan dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau adalah naib Presiden UMNO. Jadi konon-konon ni nak ajar orang UMNO, gatal sangat nak buat pilihan raya negeri, maka tarik sokongan. Itu kata mereka, which is saya nampak itu tak betul. Bukan salah ini Datuk Ismail Sabri, maka pilihan raya negeri Johor diadakan. Negeri Johor ada masalahnya tersendiri. Jangan kita kaitkan masalah negeri Johor itu dengan federal. Tak betul. Sebab itu saya dengar kawan-kawan bawa kata, kalau gini keadaannya kita tarik sokongan. Saya kata memanglah, anda memang sentiasa berada dalam suasana macam mengamalkan politik samsing. Kalau orang tak dengar cakap anda, tarik sokongan. Konon, mentang-mentang lah, kerana sekarang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri berada dalam kedudukan yang agak rapuh. Sebab itu kita kata tarik-tarik lah, tak ada masalah. Tetapi sudah ada kedengaran yang saya dapat supaya dipulangkan kembali kepada modul asal. Mungkin ramai tak tahu. Saya dapat terdengar ada 5-6 hari ini ada satu anak muda pula tersiar dia punya ungkapan kata-katanya. Dia kata seolah memulangkan kembali modul asal. Modul asal sebelum Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri diangkat jadi Perdana Menteri. Modul asalnya sewaktu UMNO, ahli Parlimen UMNO menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, waktu itu sudah ada usaha agar diwujudkan interim Prime Minister, iaitu Perdana Menteri sementara bagi tempoh 6 bulan. Kalau ini terjadi, saya rasa mungkin pihak istana pun bersetuju, kerana jeda waktu kita sampai 2023. Tetapi kalau itu berlaku, maka tarik sokongan. Kalau mereka menarik sokongan, maka itu terpulang pada istana, sama dia nak memilih interim Prime Minister. Kalau dipulangkan balik daripada idea asal, ini idea asal iaitu Yang Amat Berhormat Tengku Razali dilantik sebagai Perdana Menteri interim dalam tempoh 6 bulan, dan beliau akan berusaha sedaya mungkin untuk mengembalikan semula
satu benda yang bukan senang, saudara, untuk mentadbir semula ekonomi negara. Negara dalam keadaan yang cukup tenat sekarang ni. Jadi mungkin dengan pengalaman masa silam beliau dan dengan hubungan antarabangsanya, maka mungkin dapat diperbaiki kedudukan ekonomi negara kita ini. Maka selama 6 bulan, selepas itu baru diadakan pilihan raya. Jadi ada waktunya. Dalam waktu yang sama juga, beliau akan membentuk, dipanggil War Cabinet. Itu kabinet seolah peperangan lah, dipanggil War Cabinet dalam bahasa terminologinya. Di mana dalam menjadi jemaah menteri itu daripada parti-parti yang besar. Itu 2 orang daripada UMNO, 2 orang daripada PKR, 2 orang daripada PAS, 2 orang daripada DAP. Yang parti besar. Kalau PBM dia tak ada anggota ni, lebih kurang 6 orang je, tak ada ni. Yang besar macam Amanah. Jadi paling ramai pun lebih kurang 7 parti, 14 orang aja. Kalau 14 orang saja duduk jemaah, tak adalah kita menghabiskan duit begitu banyak untuk membayar gaji-gaji mereka sebagai menteri. Tak perlu nak lantik duta satu, duta ini apa semua. Dan kabinet inilah yang akan membentuk macam mana untuk menjalankan pentadbiran negara dengan matlamat pertama-tama sekali adalah supaya berusaha sedaya mungkin menghentikan penularan COVID-19 serta memperbaiki ekonomi setahap yang terbaik. Itu yang diperlukan. Itu kalau berlaku mereka menaik sokongan di peringkat di Putrajaya. Tapi kalau tidak pun bagaimanapun, seandainya pilihan raya negeri Johor diteruskan, saya berkeyakinan setakat hari ini melihat daripada perkembangan terbaru yang saya tengok untuk hari ini dan semalam, bahawa parti-parti pembangkang sudah semakin ketandusan isu untuk dilontarkan pada rakyat. Dan saya yakin kerana itu UMNO, Barisan Nasional mungkin boleh mencapai kemenangan yang lebih besar daripada jangkaan saya. Saya menyangkakan antara 33 ke 37. Tapi dengan perkembangan terbaru ini, saya yakin mungkin lebih besar lagi kemenangan yang akan dirangkul oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi sama-sama kita tunggu. InsyaAllah malam besok saya akan beri pencerahan yang lain lagi. Saya harapkan anda supaya berehat seketika. Selamat menghadapi Hari Wilayah Persekutuan. Selamat bercuti. Rawatlah cinta kasih. Ya, saudara Acai Bentayan dari Salam dari Pahang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.